Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mulakan fiqh Ramadan pada kali ini, marilah sama-sama kita membaca doa dan menuntut ilmu dahulu sebelum kita mulakan fiqh Ramadan inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang mana maksudnya, aku berniat mencari ilmu dan mengajar ilmu, mengingatkan dan diingatkan, memberi manfaat dan mengambil manfaat, memberi faedah dan mengambil faedah, dan mendorong manusia berpegang kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengajak kepada jalan petunjuk serta membawa kepada kebaikan semata-mata ingin mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi kita nikmat, bermacam-macam nikmat. Nikmat yang tak terkira lah, antaranya nikmat iman dan juga nikmat kesihatan. Dan dengan kita dapat melihat ataupun mendengar video ini juga, dia adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan itu harus kita rasa bersyukur atas pemberian nikmat-nikmat ini kepada kita semua. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada video kali ini kita akan berkongsi pada jemaah sekalian berkenaan dengan persiapan kita bersama dalam menghadapi bulan Ramadan, yakni hukum hakam orang yang berpuasa, soalan-soalan berkenaan dengan Ramadan dan sebagainya. Jadi ini adalah sebagai ulang kaji ataupun peringatan kita bersama dengan datangnya ataupun menjelangnya bulan Ramadan tidak lama lagi lah. Jadi supaya kita boleh lebih bersedia jika tiba bulan Ramadan nanti tak lama lagi. Jadi insya-Allah seperti yang dinyatakan dalam poster ataupun di dalam post Facebook Masjid Muhajirin yang mengatakan bahawa kita akan mengadakan fiqh Ramadan dua edisi, iaitu edisi yang pertama, edisi dalam bahasa Inggeris, fiqh Ramadan dalam bahasa Inggeris, dan juga yang kedua, fiqh Ramadan dalam bahasa Melayu. Jadi fiqh Ramadan yang dalam bahasa Inggeris, seperti yang jemaah sekalian mengetahui, bahawa ia akan diadakan pada setiap malam hari Selasa pada 8 malam, dan pada hari Rabu pula pada jam 8 malam juga. Ia adalah fiqh Ramadan dalam edisi bahasa Melayu pula. Baik. Jadi insya-Allah juga dalam fiqh Ramadan dalam edisi Melayu ini saya akan bahagikan fiqh Ramadan ini dalam 4 bahagian, iaitu seperti kita tahulah, fiqh Ramadan ini akan berlangsung selama 4 minggu. Ia bermula pada hari ini dan akan berlangsung lagi 3 bulan, lagi 3 minggu lagi lah. Jadi minggu yang ataupun sesi yang pertama dan sesi yang kedua, insya-Allah saya akan bagikan kepada 4 sesi, iaitu sesi yang pertama dan sesi yang kedua saya akan berkongsi ataupun mengkongsikanlah berkenaan dengan bab puasa,
ataupun apakah syarat-syarat sah puasa, rukun-rukun puasa, ataupun erti Ramadan itu apa, erti puasa itu apa dan sebagainya lah dalam dua sesi ini. Dan dalam lagi sesi yang ketiga dan sesi yang keempat pula, insya-Allah saya akan akan berkongsikan soalan-soalan berkenaan dengan Ramadan dan juga berkenaan dengan puasa dan sebagainya lah, insya-Allah. Jadi dengan itu pada jemaah sekalian yang sedang melihat video ini, maka pada sesiapa yang mempunyai soalan-soalan, maka dipersilakanlah untuk tulis di dalam komen, dalam section komentar itulah di dalam video ini. Baik. Jadi insya-Allah pada hari ini topik yang akan kita kongsikan adalah berkenaan dengan erti apakah itu Ramadan, erti ataupun maksud Ramadan itu apa, dan juga apakah erti dan juga makna puasa itu apa, dan juga dalil ataupun sandaran kenapa wajib puasa Ramadan tersebut, ataupun dalil wajib puasa Ramadan, dan juga sejarah pensyariatan puasa Ramadan, dan juga penentuan ataupun penetapan bulan Ramadan ini bila dan sebagainya, dan juga hukum berpuasa dan juga hikmah berpuasa, dan 3 martabat orang yang berpuasa. InsyaAllah itu saja topik-topik yang akan saya terangkan pada video kali ini. Baik. Baik, insyaAllah saya akan teruskan dengan erti Ramadan ataupun maksud bulan Ramadan itu apalah. Baik. Jadi erti Ramadan di sini adalah seperti kita tahulah, Ramadan itu adalah nama bulan, Syahrul Ramadan ataupun bulan Ramadan dan sebagainya. Dan kita semua seperti jemaah semua sekalian tahu bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana umat Islam ini diperintahkan untuk berpuasa. Tapi nama bulan Ramadan ini, apakah erti Ramadan itu? Iaitu Ramadan ini seperti kita semua tahu bahawa dia adalah nama bulan daripada bulan-bulan Islam. Iaitu seperti kita tahu juga lah, bulan Islam ni mempunyai 12 bulan, dan bulan Ramadan pula adalah bulan yang ke-9. Maknanya dia seperti bulan September gitulah. Baik. Dan juga dia adalah sebaik-baik bulan dalam ke-12 bulan Islam itu, dia adalah sebaik-baik bulan. Dan juga dinamakan sebagai bulan Ramadan juga, ataupun dinamakan sebagai Ramadan kerana dikatakan bahawa ketika mana orang-orang Arab terdahulu meletakkan nama bulan Ramadan ini, mereka semua bersepakat ataupun bersetuju dengan nama Ramadan ini. Disebabkan nama Ramadan ini, dia adalah di mana ketika mana mereka meletakkan nama bulan Ramadan itu, dia adalah bulan yang dikatakan Ramadan adalah maknanya adalah syiddatul har, maknanya panas yang sangat dahsyatlah, sangat panas ketika bulan Ramadan itu. Maka dengan itu mereka semua bersepakat, orang-orang Arab dulu bersepakat untuk meletakkan bulan ke-9 ini adalah sebagai bulan Ramadan, iaitu bulan yang panaslah. Sama juga kerana kepanasan bulan tersebut, ataupun dikatakan juga kenapa dinamakan Ramadan, disebabkan dia membakar dosa-dosa kita yang setahun yang lalulah, daripada bulan Ramadan yang lepas hingga ke bulan Ramadan yang akan datang ini. Baik, itu adalah erti makna bulan Ramadan. Dan seterusnya, erti makna puasa pula. Baik. Jadi erti makna puasa ini dia adalah dari segi bahasa ialah menahan diri, iaitu dalam bahasa Arabnya adalah mutlaqul imsak, maknanya menahan diri. Jadi sebelum itu saya nak ingatkanlah bahawa seperti kita tahulah, ini adalah puasa ataupun makna dalam bahasa Arabnya adalah saum. Saum itu adalah maknanya puasa. Jadi dalam bahasa Arab ini juga, tak kiralah bukan bahasa Arab saja, dalam bahasa-bahasa lain juga, satu perkataan contoh seperti ini, puasa, dia mempunyai berbagai-bagai makna. Jadi sama juga seperti contoh, saya berikan contoh seperti tangan. Tangan ini dia mempunyai banyak bahasa ataupun banyak istilahnya. Seperti contoh, kalau kita tangan, kalau kita dari segi istilah
bola sepak. Tangan ini dia dikatakan tangan adalah daripada bahu kita hinggakan ke the whole tangan kita ni lah. The whole tangan kita ni dikatakan kalau kita dalam main bola sepak dikatakan handball. Handball ni maknanya daripada bahu hingga ke jari kita. Ni semua dikatakan handball. Maknanya dia tangan lah ni. Kalau kita daripada segi wuduk pula, kalau kita katakan tangan, maknanya tangan tu daripada hujung jari hingga ke siku. Maknanya kita nak kena basuh kita punya jari hingga ke siku, itu dikirakan sebagai tangan. Maknanya kita tak perlu nak basuh kita punya bahu dan sebagainya. Dan juga makna tangan yang lain juga boleh dikatakan kalau daripada ayat Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Maknanya maka potonglah tangan mereka, iaitu tangan mereka itu adalah dari segi tangan itu aydiyahuma bermaksud pergelangan tangan. Maknanya tangan ni saja ada bermacam-macam definisi ataupun macam-macam segi istilahnya lah. Baik. Jadi sama juga dengan puasa ini. Jadi puasa ini dari segi bahasa saja maksudnya adalah menahan diri. Dan dari segi istilah syarak pula adalah puasa ini bererti menahan diri yang dikhaskan pada sesuatu perkara yang tertentu, pada waktu yang tertentu, pada orang yang tertentu, pada hari-hari yang dibolehkan untuk kita berpuasa dengan niat, iaitu niat berpuasa lah. Maknanya kat sini dia ada banyak-banyak tertentu. Jadi saya ulang balik. Menurut istilah syarak itu adalah puasa ini bererti menahan diri. Kita kena tahan diri kita yang dihaskan pada sesuatu perkara yang tertentu. Maknanya sesuatu perkara yang tertentu itu contoh seperti apa? Kita kena tahan diri kita daripada apa? Daripada tahan diri kita daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena tahankan diri kita daripada. Dan seterusnya, pada waktu yang tertentu. Yang ini maknanya waktu kita menahan diri itu daripada bila sampai bila? Iaitu daripada terbitnya fajar shadiq, iaitu terbitnya maknanya waktu subuh lah. Start pada waktu subuh itu hinggalah masuknya matahari, iaitu daripada subuh itu hinggalah masuknya matahari, iaitu waktu maghrib. Yang mana dari subuh hingga ke waktu maghrib. Itu adalah kita nak kena tahan diri kita, iaitu tahan makan minum ataupun dan juga tahan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada waktu tersebut, waktu subuh hingga waktu maghrib tadi. Baik. Dan juga pada orang-orang yang tertentu. Maknanya nanti ni insya-Allah kita akan kongsikan pada sesi yang akan datang nantilah, iaitu siapakah orang-orang yang tertentu yang kena puasa dan sebagainya. Dan seterusnya juga adalah pada hari-hari yang dibolehkan kita berpuasa. Yang mana kita dah tahu di sinilah bahawa tidak semua hari kita boleh berpuasa. Maknanya ada juga hari yang kita tidak boleh berpuasa ataupun haram untuk kita berpuasa. Maka dengan ini, puasa ini adalah dalam segi istilah tadi kita boleh dapat tahu bahawa dia ada specific days. Dia bukan semua hari all the way kita nak puasa, itu tidak boleh. Dan juga adalah yang terakhir sekali daripada istilahnya adalah dengan niat berpuasa. Dan juga kita nak kena ada niat untuk kita berpuasa lah. Baik. Jadi itu adalah daripada segi erti ataupun makna puasa tersebut. Baik. Jadi insya-Allah kita langsung kepada topik yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan dalil wajib puasa Ramadan. Dalil wajib puasa lah. Baik. Dalil tentang wajibnya puasa ini adalah daripada Al-Quran dan juga daripada hadis lah. Iaitu yang saya insya-Allah saya akan sebutkan daripada Al-Quran, iaitu daripada dua ayat. Iaitu ayat pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini adalah daripada ayat ini kita boleh dapati bahawa dia adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berpuasa, ataupun diwajibkan untuk kita berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita berpuasa. Dengan kita punya objektif adalah untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kita agar kamu bertakwa. Semoga kita dapat mencapai ketakwaan itu. Dan takwa ini juga adalah, ini kita punya
kita punya goals lah. Kenapa kita berpuasa ini adalah kerana kita nak sampai ketakwaan itu. Iaitu takwa ni ada banyak-banyak definisi. Antaranya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, takwa ini adalah takut kepada Tuhan yang mulia, beramal dengan kitab yang diturunkan, redha dengan sedikit dan bersiap sedia untuk hari kesudahan. Ini adalah takwa bagi definisi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan takwa juga bagi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, takwa adalah kamu sentiasa menyati Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya, dipatuhi dan tidak diderhakai, dan disyukuri dan tidak diingkari. Ini adalah definisi bagi Abdullah bin Mas'ud tentang takwa itu. Jadi berdasarkan definisi-definisi ataupun takrif yang yang dibentangkan oleh ulama dan sebagainya, sahabat Nabi dan sebagainya, maka kita dapat disimpulkan bahawa takwa ini boleh menjadikan seseorang itu melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar, di samping mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunatnya lah, iaitu dengan kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dalil yang seterusnya daripada ayat Al-Quran juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah juga, ayat 185. Dua ayat selepas itulah, selepas ayat tadi, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr falyasum. Kat sini yang bermaksud masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan, yang padanya, iaitu pada bulan Ramadan tadi, diturunkan Al-Quran, menjadikan petunjuk bagi sekalian manusia, iaitu Al-Quran tadi menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan di antara benar dan salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan tadi, maka hendaklah ia berpuasa. Maknanya jika datang bulan Ramadan, maka hendaklah seseorang itu berpuasa. Jadi kita dapat daripada ayat ini juga bahawa bulan Ramadan itu dia mempunyai bermacam-macam nama jugalah. Ada dikatakan Syahrul Ramadan, ada juga dikatakan Syahrul Quran, iaitu bulan-bulan Al-Quran. Di mana disebabkan apa? Disebabkan Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan ini. Dan juga ada dikatakan juga dia dinamakan sebagai Syahrul Qiyam Wasyam, bulan Qiyam dan juga bulan untuk kita berpuasa. Dan juga dikatakan juga adalah dia dinamakan sebagai bulan rahmat dan sebagainya. Maka dia ada bermacam-macam nama bagi bulan Ramadan ini. Yang seterusnya juga adalah dalil daripada hadis juga adalah Nabi SAW mengatakan, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Iaitu maksudnya Islam itu dibangunkan atas lima dasar. Iaitu yang pertama sekali syahadah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah, mendirikan sembahyang 5 waktu, mengeluarkan zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Maknanya dekat sini dah spesifik. Kita kena puasa pada bulan Ramadan. Baik. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan sejarah pensyariatan puasa Ramadan ini. Iaitu bilakah puasa Ramadan ini dimulakan, pada tahun bila dan sebagainya. Itu dikatakan puasa Ramadan ini disyariatkan, iaitu puasa Ramadan ini disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah, pada bulan Sya'ban, iaitu di mana kita sekarang berada lah, iaitu pada bulan Sya'ban. Dan maklumat tambahan tentang tentang Ramadan ini juga adalah, tentang puasa Ramadan ini juga adalah bahawa Nabi SAW juga
telah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Jadi 9 kali Ramadan Nabi Muhammad SAW berpuasa sebanyak 9 tahun, iaitu 9 Ramadan lah. Dan kesemua Ramadan adalah sebanyak 29 kali. Cuma satu kali saja bahawa Rasulullah SAW berpuasa sebanyak 30 kali lah, iaitu berpuasa bulan yang penuh lah, itu 30 hari. Baik, dan seterusnya, iaitu berkenaan dengan penentuan dan penetapan Ramadan ini pula, iaitu bagaimanakah untuk kita tahulah bilakah bulan Ramadan ini, ataupun sebab kita tahu bulan Ramadan ini kita nak diperintahkan untuk kita untuk melakukan puasa dan sebagainya. Maka bilakah masuknya waktu Ramadan ini? Macam mana kita nak tahu? Maka dengan ini ditentukan bulan Ramadan ini hanya dengan dua cara lah, iaitu yang pertama sekali, baik, sebelum itu saya baca hadisnya dahulu, iaitu yang disebutkan daripada dalam hadis mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasin. Iaitu mana maksudnya, puasalah kamu dengan melihat bulan dan berbukalah kamu dengan melihat bulan. Maka kalau tidak kelihatan bulan kerana awan dan sebagainya, cukupkanlah bilangan bulan Sya'ban itu sebanyak 30 hari. Daripada hadis ini kita dapat lihatlah bahawa dia ditentukan, penetapan bulan Ramadan ini ditentukan dengan dua cara saja, iaitu yang pertama sekali dengan melihat anak bulan pada malam 30 Sya'ban, dan yang kedua adalah dengan mencukupkan bilangan bulan Sya'ban itu sebanyak selama 30 hari. Maknanya after 30 hari bulan Sya'ban, setelah itu terus kita mulakan puasa, maknanya dah masuk bulan Ramadan, maka dengan itu kita berpuasa bulan Ramadan. Baik, dari seterusnya berkenaan dengan topik yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan hukum berpuasa pula. Jadi hukum berpuasa bukan puasa Ramadan. Baik, jadi hukum berpuasa ini dia mempunyai bercabang lah. Itu hukum berpuasa ini mempunyai 4. Dikatakan ada yang kata 4, ada yang kata 5 dan sebagainya, tapi saya mengatakan 4 lah. Iaitu hukum berpuasa ini terbagi kepada yang wajib, kepada yang sunat, dan juga kepada yang makruh, dan juga kepada yang haram. Ada 4. Jadi yang pertama sekali, hukum berpuasa ini bagi yang wajib. Seperti contohnya lah, kita tahu hukum berpuasa yang wajib, seperti kita tahu adalah bila datangnya bulan Ramadan, maka itu adalah satu bulan itu kita nak kena puasa. Dan puasa itu dikatakan sebagai hukum berpuasa itu adalah hukum yang puasa yang wajib. Ada macam-macam lagi lah, iaitu kalau seseorang itu mempunyai qada dan sebagainya, maka puasa itu juga dikategorikan dalam hukum puasa yang wajib, dan juga puasa nazar dan sebagainya. Dan yang kedua pula adalah hukum puasa yang sunat pula, iaitu seperti kita tahu, sunat ni pula ada berbagai-bagai, iaitu ada yang sunat tahunan, iaitu seperti contoh kita tahu selepas bulan Ramadan ini habis, selepas itu adanya bulan Syawal. Yang kita tahulah bulan Syawal itu ada yang puasa 6 dan sebagainya. Ini adalah puasa sunat, dan juga ini adalah puasa sunat tahunan lah. Dari puasa sunat seterusnya iaitu puasa sunat bulanan, iaitu seperti kita tahu ada Ayyamul Bid dan sebagainya. Dan juga ada juga puasa sunat dikategorikan dalam puasa sunat mingguan, iaitu seperti kita tahu, iaitu puasa Isnin dan Khamis dan sebagainya. Itu dikategorikan dalam kategori yang kedua, iaitu hukum berpuasa, hukum puasa tersebut adalah sunat. Yang ketiga pula, hukum berpuasa tersebut dikategorikan sebagai makruh. Ini adalah ketika mana kita berpuasa pada hari Jumaat, ataupun pada hari Sabtu, atau pada hari Ahad. Ini adalah makruh lah. Yang keempat pula adalah puasa yang tidak dibolehkan pada hari-hari tersebut. Ini yang dikatakan puasa yang haram lah, yang haram untuk kita lakukan puasa pada hari tersebut.
Seperti kita tahulah, sebagai contoh, bila tibanya hari raya, tidak kira lah hari raya Idul Adha ke, hari raya Aidilfitri ke dan sebagainya, pada hari raya hari yang pertama itu diharamkan untuk orang berpuasa. Dan juga puasa 16 ke 30 bulan hari Syakban. Itu juga dikatakan sebagai bulan di mana diharamkan untuk kita berpuasa. Maka kita dibolehkan berpuasa pada bulan Syakban tersebut, iaitu pada 1 Syakban to 15 Syakban. Itu kita dibolehkan berpuasa. Dan seterusnya, kalau kita nak berpuasa pada 16 hingga ke 30, dibolehkan, dikecualikan, kecuali kalau puasa kita itu adalah puasa yang kita nak harus qada dan sebagainya. Itu dibolehkan untuk kita berpuasa pada that timeline lah, pada 16 ke 30 Syakban tersebut. Ataupun kalau kita dah biasa lakukan puasa sunat dan sebagainya, puasa Isnin Khamis kita dah biasa lakukan, dan kita nak continue pada 16 hingga ke 30 Syakban tersebut, maka dibolehkan juga untuk kita berpuasa. Yang tidak dibolehkan untuk berpuasa adalah orang yang dia selama setahun dia tak pernah berpuasa, tiba-tiba je pada 16, tiba datangnya 16 Syakban hingga ke 30 Syakban tu dia nak berpuasa, maka dengan itu haram untuk berpuasa pada tarikh tersebut. Baik, seterusnya adalah topik seterusnya adalah berkenaan dengan peringkat ataupun martabat orang-orang yang berpuasa. Di sini Imam Ghazali menyebutkan bahawa puasa mempunyai 3 peringkat ataupun 3 darjat, 3 martabat lah, iaitu puasa umum, yang pertama, iaitu kedua puasa khusus, dan yang ketiga adalah puasa khususul khusus, puasa khusus dari yang khusus. Iaitu yang pertama, puasa umum adalah puasa orang-orang umum, iaitu dia adalah orang itu puasa kerana dia mencegah perutnya ataupun dia tahan diri dia ataupun tahan perutnya daripada makan dan minum, dan juga tahan kemaluannya daripada memenuhi syahwat keinginannya dan sebagainya. Itu adalah puasa bagi orang yang umum. Dan yang kedua pula adalah puasa yang khusus, iaitu seseorang itu dia puasa dengan mencegah pendengarannya, penglihatannya, lidahnya dia jaga, kaki dan tangannya dia jaga, dan seluruh anggota tubuh lain semuanya dia jaga daripada melakukan maksiat. Seperti contohlah, pandangannya, dia jaga pandangannya, dia tidak melihat perkara yang haram, dan juga kepada lidahnya pula, dia tidak bercakap perkara yang sia-sia yang tidak membawa manfaat kepadanya dan kepada orang lain dan sebagainya, ataupun dia mengumpatkan dan sebagainya. Yang ketiga pula adalah pendengaran, iaitu dia jaga telinganya daripada mendengar perkara-perkara yang tidak elok dan sebagainya lah, iaitu dia jaga perkara-perkara ataupun anggotanya daripada melakukan maksiat. Itu adalah yang martabat yang kedua, iaitu martabat puasa yang orang yang khusus. Dan puasa yang khusus daripada yang khusus adalah puasa hati. Ini adalah level yang tertinggi lah, ataupun darjat yang tertinggi, iaitu dia puasa hatinya daripada segala fikiran duniawi serta mencegahnya daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia fikirkan kepada Allah saja, Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan ini adalah puasa pada Nabi dan para muqarrabin, iaitu pada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu dia menafikan bahawa semua ini, semua martabat ini dia memerlukan kesabaran kita, iaitu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi kerana manusia ini dijadikan sebagai makhluk yang memiliki keinginan dan nafsu, dan disebabkan itu kita harus ada sifat sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan memupukkan sifat sabar dalam diri kita ini. Dan juga kita nak kena train sifat ini secara bertingkat-tingkat lah, supaya untuk kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kita daripada melakukan perkara tersebut. Baik, InsyaAllah topik yang terakhir adalah berkenaan dengan hikmah kita berpuasa, iaitu kenapa ataupun apakah hikmah di sebalik ataupun apakah rahsia di sebalik kita berpuasa ini. Ada bermacam-macam. Itu antaranya yang saya boleh kongsikan adalah puasa ini dia akan membentuk peribadi seseorang itu dan menjadikan orang yang berpuasa itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga ia mendidik jasmani dan rohani seseorang itu, dan mendekatkan diri orang yang berpuasa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia menjadi orang yang sabar, dia menjadi orang yang bertakwa. Kerana seperti kita tahu bahawa takwa ini adalah
goals kita. Kenapa kita berpuasa ini? Kerana la'allakum tattaqun, kerana kita nak bertakwa. Ini adalah bertakwa, dan juga supaya kita orang tersebut mendapat rasa bersyukur kerana dengan adanya puasa ini. Dan juga puasa ini juga melatih setiap orang yang berpuasa ini dengan dengan dia beribadah ini agar semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun semata-mata kerana ia ingin mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sedemikian dia akan terhapuslah sifat-sifat yang keji, dan juga dia akan timbul ataupun dia akan tanam pula sifat-sifat yang terpuji dan sebagainya. Dan selain daripada itu juga, ibadah puasa ini juga melatih seseorang itu mempunyai akhlak yang mulia. Seperti orang yang berpuasa itu, dia akan mempunyai sifat-sifat yang lemah lembut. Dia tidak senang nak marah-marah orang dan sebagainya, ataupun dia senang untuk dia mengendalikan dirinya dengan baik, iaitu dia disiplin dirinya. Sebab dia dah biasa dengan nak tahan dirinya daripada makan dan minum. Dengan itu dia dah senang untuk dia disiplinkan dirinya, ataupun dia nak aturkan kehidupannya dan sebagainya. Dan juga secara rohani juga, puasa ini juga memberi peluang kepada umat Islam untuk memperolehi pahala ataupun ganjaran yang banyak melalui zikir. Lagi-lagi kalau kita berpuasa pada bulan Ramadan, maka dengan ini kita memperolehi pahala yang banyak melalui zikir, istighfar, selawat, membuat amal-amal kebajikan, dan juga menunjukkan tingkah laku yang baik dan sebagainya. Dengan ini juga kita berpeluang untuk memperolehi pahala yang banyak. Dan juga puasa juga membuat kita dapat melawan hawa nafsu kita, yang mana seperti kita tahulah, hawa nafsu kita ini adalah musuh kita yang number one lah, musuh kita yang paling bahaya sekali. Kerana dia akan mendorongkan kita ini ke jalan maksiat dan derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maksud dalam sebuah hadis mengatakan, musuh kamu yang paling ketat sekali ialah yang ada di dalam dirimu. Iaitu maknanya hawa nafsu kita lah. Itu adalah musuh kita yang paling ketat sekali. Justru itu, melawan hawa nafsu ini dianggap sebagai jihad yang paling besar sekali. Maknanya peperangan yang paling besar sekali lah, sebab kita nak kena lawan dengan hawa nafsu kita. Dengan itu, kalau kita berjaya melawan hawa nafsu kita, lagi-lagi dengan kita berpuasa tadi dan sebagainya, maka dengan itu kita akan mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat, jika kita dapat kalahkan kita punya hawa nafsu kita. Baiklah, insyaAllah saya akan berhenti sampai di sini sahaja. Maka dengan ini, alhamdulillah, telah selesai sesi pertama fiqh Ramadan pada kali ini. Dan insyaAllah kita akan bersambung pada minggu hadapan dengan topik-topik yang lainnya lah, berkenaan rukun puasa, berkenaan syarat sah puasa macam mana dan sebagainya lah, insyaAllah. Itu wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.